Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana kita baru masuk peringkat yang kedua. Ya, kita telah pun saya telah jelaskan di video yang pertama mukadimahnya apa yang akan kita belajar, dan kita telah pun masuk pengajian isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Tapi izinkan saya untuk ulang semula dari awal sepintas lalu supaya tuan-tuan semua boleh back on track balik. Ya, kemudian kita sambung apa yang telah kita tinggalkan pada pertemuan kita yang lepas, ya. Baik, pada peringkat yang kedua ni tuan-tuan, pengajian kita ialah tentang lanjutan dari perbahasan peringkat yang pertama, yang mana peringkat yang pertama kita bahaskan tiga jenis kalimat saja yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu isim, fi'il dan haraf. Tak ada jenis kalimat lain dalam Quran, ada tiga tu saja, yang mana saya jelaskan pada tuan-tuan yang pertama sekali macam mana nak pisahkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Yang ini tak ada masalah sebab tuan-tuan gunakan kamus Al-Furqan, boleh pisahkan kalimat automatik, sebab kita pisahkan melalui warna. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, saya jelaskan macam mana nak kenal ketiga-tiga jenis kalimat itu. Macam mana nak kenal isim, macam mana nak kenal fi'il, dan macam mana nak kenal kalimat haraf. Ingat lagi kan, ya? Lepas tu ada beberapa benda yang saya bahaskan dengan tuan-tuan. Ya, bila tuan-tuan dah kenal, saya jelaskan bahawasanya dalam kalimat isim dan fi'il ada ganti nama diri yang tersembunyi di dalam dia. So macam mana nak kenal? Tuan-tuan tahu. Tuan-tuan boleh kenal melalui terjemahan kita yang pertama. Yang kedua, secara teknikal dia, apa yang Allah Ta'ala letak dekat dalam kalimat tersebut yang menunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim. Dan kalimat fi'il, pembahagian dia macam mana, dan kalimat haraf dan sebagainya. Jadi tuan-tuan tahu macam mana nak cari ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat isim dan fi'il melalui tanda dan melalui pembacaan terjemahan kita tu. Baik, kemudian kita masuklah peringkat yang kedua ini, tuan-tuan. Baik, peringkat yang kedua ini saya jelaskan pada tuan-tuan, kita masih lagi bahas tentang isim, fi'il dan haraf. Betul kan? Tapi bila kita jumpa saja kalimat isim, kerja kita dah lain dah. Tak macam dulu. Dulu kan cari ganti nama diri tersembunyi, jantina lah, jumlah dan sebagainya kan. Itu pelajaran peringkat pertama. Peringkat yang kedua ni tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa kalimat isim, perbahasan kita ialah, saya jelaskan isim ada dua jenis. Jenis yang pertama ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, dan jenis yang kedua ialah isim-isim biasa. Itu kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il pula, dulu kan kita carikan itu fi'il apa, madhi ke mudhari' ke amar ke jantina, jumlah, cari dhamir tersembunyi, dan kalau nak tahu lebih mudah baca terjemahan, macam-macam lah saya jelaskan. Tapi peringkat yang kedua ni sangat mudah tuan-tuan, yang mana saya terus tanya apa ganti nama diri dekat dalam tu, huwa ke, dia ke, atau dia perempuan ke, atau kamu ke, atau mereka ke. Saya tanya apa ganti nama diri dekat dalam tu. Itu tak susah tuan-tuan baca lah terjemahan ni kan. Yang kedua, saya akan tanya ganti nama diri itu akan rujuk kepada siapa dalam konteks rangkap itu. Saya akan tanya soalan tersebut. Kita belum masuk lagi fi'il, kita baru isim saja. Ni saya jelaskan apa yang kita nak belajar. Kemudian ada atau tidak maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu bukan sekarang, nantilah selepas minggu dua baru saya jelaskan tentang maf'ulun bih, selepas kita masuk hal yang berkaitan dengan kalimat fi'il ataupun perbuatan ni. Baik, kalau kita jumpa kalimat sendi pula nak buat apa? Senang aja. Tengok apa gelaran dia dan apa fungsi dia. Dan biasanya fungsi dia tu synchronize dengan gelaran dia lah. Kalau haraf penyambung cerita kan, gelaran dia gitu kan. Fungsi dia apa? Nyambung cerita lah. Kalau haraf penegasan, fungsi dia apa? Menegaskan lah. Haraf baris bawah, haraf jar kan. Haraf baris bawah, kerja dia apa? Kerja dia membaris bawah kan orang. Apa susah sangat kan? So, gelaran dengan fungsi dia mesti synchronize. Itulah kerja kita tuan-tuan. Kita akan main-main dengan benda tu sampai tuan-tuan mahir. Tuan-tuan akan berseronok dengan perkara tersebut, dengan pembelajaran itu, tiba-tiba tuan-tuan insya-Allah nanti boleh mahir dan faham. Okey, pelajaran pertama kita tak tinggalkan tahu, sekali-sekali saya akan tanya juga. So tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, jumpa kalimat isim, tengok itu isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa. Nanti bila kita jumpa kalimat fi'il, tengok apa ganti nama diri dan rujuk pada siapa. Kalau kita jumpa kalimat haraf, tengok apa gelaran dan fungsi dia. Baik, kita balik pada pelajaran kita tuan-tuan. Hari itu saya jelaskan pada tuan-tuan tentang isim yang ada gelaran dan fungsi. Saya kasih dekat dalam diagram tuan-tuan ni, dia ada 6 kan? Dia ada 6. Dia ada 6. Jadi 3 daripadanya telah pun saya jelaskan dalam pertemuan kita sebelum ni kan. Jadi hari ni saya nak sambung lagi 3 lah, balance dia. Yang keempat, kelima, keenam, iaitu isim tanya, isim isyarat, isim tanya, isim syarat dan isim ruang. Isim tanya, isim syarat dan isim ruang.
pada pertemuan kita lepas kita jumpa apa? Isim ganti nama, isim mewakili dan isim tunjuk. Ramai tuan-tuan dah boleh jawab dengan baik isim isyarah kita. Apa tu soalan-soalan kita kan? Tuan-tuan boleh jawab semua. Ustaz, isim isyarah ustaz, isim isyarah ustaz. Isim tunjuk ustaz, isim tunjuk ustaz. Dari dia isim tunjuk yang jauh ustaz. Punya advance dia orang. Syukur alhamdulillah. Dan kita masih lagi sedang bergembira dengan hal-hal yang berkaitan dengan isim, ketiga jenis isim tu. Jadi yang ini kita masuk isim jenis yang keempat tuan-tuan. Tuan-tuan nak saya ulang tak? Saya ulang sikit lah. Isim ganti nama diri, isim dhamir tu ialah kalau aku, engkau, dia, mereka, saya, awak. Tuan-tuan jumpa kalimat tu, dia seketul aja. Aku, dia seketul je mereka. Dia bukan yang tersembunyi dalam kalimat fi'al tu. Bukan tuan-tuan. Ini dia tulis kat situ. Seketul. Ana. Ataupun anta. Itu ialah kalimat isim. Tapi isim dhamir. Itulah gelaran dia. Isim dhamir atau isim ganti nama. Tuan-tuan belajar-belajarlah sebut dhamir. Saya suka. Dhamir tu kalimat bahasa Arab. Dhamir maknanya ganti nama diri dalam konteks pengajian kita. Baik, isim mewakili tu isim mausul lah. Isim mausul. Isim mausul. Mausul. Isim mewakili. Sebab dia mewakili seseorang ataupun mewakili ramai orang ataupun dia mewakili selain orang. Apa dia contoh? Alladhi. Maknanya apa? Orang yang kan. Kalau alladhina, orang-orang yang. Kalau ma, apa yang. Jadi kalau tuan-tuan jumpa saya berjalan dengan ibu saya ataupun saya berjalan dengan bapa saya, dia adalah alladhi saya hormati. Alladhi orang yang. Jadi dia isim mewakili. Isim mewakili nama dia. Baik, kerja dia apa? Mewakili lah. Dia mewakili siapa? Fungsi dia mewakili kan? Dia mewakili bapa saya. Bapa saya. Jadi itu kita panggil isim mewakili. Kalau ma pun sama, tapi ma tu tidak mewakili orang lah, dia mewakili barang. Tuan-tuan tengok video sebelumnya, nanti tuan-tuan akan lebih faham. Kemudian yang ketiga kita jelaskan tentang isim tunjuk kan. Isim tunjuk ni ada dua. Satu isim tunjuk yang dekat, satu isim tunjuk yang jauh. Isim tunjuk yang dekat dalam terjemahan bahasa Melayu ini, isim tunjuk yang jauh itu. Kita ada perbahasan kita lebih panjang, nanti kita bahaskan. Baik tuan-tuan, kita masuk kepada yang keempat. Kita ada 6 kan. Hari ni kita masuk 3 lagi Okey, yang keempat ialah isim tanya. Isim tanya ni tuan-tuan dalam istilah nahwu bahasa Arab dipanggil isim istifham. Isim istifham. Daripada perkataan faham kan? Faham. Istifham. Faham daripada sumber perkataan yang sama juga. Kita orang Melayu pun sebut faham kan? Tuan-tuan tahu, kita banyak ambil daripada, macam isim isyarah tu ambil daripada bahasa Melayu juga. Betul ke tidak? Isim dhamir tu taklah. Itu kita memang daripada bahasa Arab. Okey. Isim tanya, istifham ataupun isim tanya. Siapakah, bilakah, berapakah, manakah, bagaimanakah, bilakah. Itu semua adalah isim tanya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa jenis yang itu, semua isim tanya lah. Okey. Yang kelima ialah isim syarat. Baik. Isim syarat ni tuan-tuan, dia ni sebutan sama, tulisan sama, bacaan sama dengan isim tanya tau. Tapi terjemahan dia bukan kah. Ujung dia penambahan bukan kah, tapi pun. Pun. Kalau katalah saya ambil satu contoh. Aina. Aina makna manakah. Ataupun di sini ada contoh apa man ataupun kam. Berapakah. Berapakah. Kam maknanya berapakah. Itu kalau tuan-tuan pergi Mekah kan selalu sebut kam, berapa kan? Berapa? Maknanya berapa harga kan? Okay, kam. Dia bukannya berapa harga saja, apa saja jenis berapa berapa orang, berapa buah, berapa biji, berapa bangunan. Kalau sebut berapa je mesti kam. Jadi kalau kita tanya dalam konteks harga, terjemahan bahasa Melayu, berapa harga lah. Jadi kam tu maknanya berapa tuan-tuan. Kalau berapa orang pun kita panggil berapa. Kam syakhs. Kam syakhs. Kalau berapa harga tu, kam samanhu. Saman tu bermakna harga. Nantilah tuan-tuan tak payah belajar bercakap dulu. Belajar faham Quran je dulu. So, kam artinya ialah berapa. Baik tuan-tuan. Kalau isim syarat, yang kelima isim syarat kan. Isim syarat tulisan dia kam juga. Tapi tuan-tuan jangan terjemah berapakah. Tuan-tuan kena terjemah berapa pun. Sebabnya dia ada jawab dia. Berapa pun awak bayar, nescaya mereka gembira. Berapa pun awak minta, nescaya mereka beri. Itu berapa pun. Kalau aina tu manakah kalau dalam isim tanya. Kalau sebagai isim syarat bukan manakah, manapun. Manapun awak pergi, nescaya mereka ikut. Manapun awak pergi, nescaya mereka ikut. Ataupun man kalau isim tanya dia jadi siapakah kan. Kalau isim syarat jadi siapapun. Siapapun yang mak pilih, nescaya saya apa? Saya terima. Tapi tengoklah juga dulu siapa pun kalau dia tulisan sama kalau man di isim tanya, dia pun di isim syarat pun man juga. Cuma kalau isim tanya dia tak ada, dia siapakah yang datang, berapakah awak beli, berapakah yang tiba, manakah awak pergi, tukar Tapi kalau isim syarat ni pun.
Siapa pun. Dia mesti kena ada jawab dia tuan-tuan. Balas pantun dia tu kena ada. Berapa pun awak minta, nescaya mereka beri. Siapa pun yang datang, nescaya saya terima. Mana pun awak lari, nescaya mereka kejar. Dia mesti ada nescaya dia tu. Dia mesti kena ada balas pantun ni. Itu kita panggil isim syarat. So terjemahan untuk isim syarat ni ialah pun. Pun. Itu yang sesuai. Okey. Yang terakhir ialah isim ruang. Isim ruang ni ialah isim zaraf. Isim zaraf ni, zaraf ada dua jenis. Zaraf, tuan-tuan sebutlah zaraf terus. Isim ruang maknanya isim zaraf. Zaraf. So zaraf ni ada dua jenis. Ruang ada dua jenis ataupun zaraf ada dua jenis. Yang pertama kita panggil zaraf zaman, zaraf masa, dan satu lagi zaraf tempat ataupun tempat ni zaraf makan dalam bahasa Arab. Makan, bukan makan ni tau. Zaraf makan ni maknanya tempat. So zaraf zaman dan zaraf makan. Zaraf zaman, zaraf masa, zaraf makan, zaraf tempat. Zaraf zaman, zaraf apa tuan-tuan? Zaraf masa, zaraf makan ialah zaraf tempat. Okey, zaraf zaman tu contohnya apa? Zaraf masa lah. Ketika, waktu itu, apabila, semalam, tadi, besok, lusa, tulat. Itu semua adalah isim zaraf masa. Kalau isim zaraf tempat pula apa dia? Di depan, di tepi, di antara, baina kan, di antara kan. Itu semua adalah isim zaraf tempat, di sisi dan sebagainya. So itu ialah isim zaraf tempat. So isim zaraf ada tiga, ada dua. Satu zaraf zaman, satu zaraf makan. Okey, saya ulang semua sekali tuan-tuan. Kita ada 6 jenis isim yang ada gelaran dan fungsi. Ada lagi tuan-tuan, tapi tak banyak dalam Quran. Kadang-kadang sekali, kadang 2 kali, so kita tinggalkan yang tu dulu. Bila kita jumpa nanti kita bahas. Tapi yang ni yang paling popular, yang ada dalam semua muka surat. Kadang-kadang boleh kata dalam semua baris dia mesti ada punya, tuan-tuan. Yang pertama ialah isim ganti nama diri. Yang kedua ialah isim mewakili. Yang ketiga ialah isim tunjuk. Yang keempat ialah isim tanya. Siapakah, berapakah, bilakah, manakah. Yang kelima ialah isim syarat. Siapapun, berapapun awak bayar, nescaya mereka terima. Bila pun awak datang, nescaya saya gembira. Mana pun awak pergi, nescaya mereka, dan mereka kejar contohnya. Itu ialah isim syarat. Okey. Yang terakhir ialah isim ruang. Isim zaraf. Isim zaraf ada dua. Satu isim zaraf zaman dan satu lagi isim zaraf makan. Zaman dan makan. Zaman ialah zaraf masa, makan ialah zaraf tempat. Tuan-tuan. So hari ni kita akan guna ayat Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita akan ambil dua ayat. Ara'aita allazi, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Kita akan ambil buat latihan dalam ayat tu. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan diagram dulu pada tuan-tuan, kemudian baru kita masuk ayat. So tunggu video kita yang kedua insya-Allah.